Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahagia dia Nicholas ini mengarah bahagian khidmat pengurusan yang bahagia Ustaz Don. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Seluruhnya tuan-tuan dan puan warga JPA semua ada di auditorium ataupun yang sedang bersiaran secara langsung. Untuk makluman Ustaz, kita bersiaran langsung di Facebook Live JPA. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersyukur kita sangat-sangat kerana petang yang mulia ini kita dipertemukan dengan Al-Fadhil Ustaz Don. Jadi insya-Allah untuk petang ni saya, sebab kita pun dah sehingga pukul 4 petang sahaja. Jadi saya tanpa melengah masa lah, kita teruskan sesi ceramah dengan tajuk Bulan Rahmat Keluarga Berkat. Silakan Ustaz. Tenangnya. Jadi pengurusi macam tu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada keluarga JPA yang sudi jemput, yang saya raikan Tuan Pengurusi. Senang sungguh tadi. Semoga Tuan Ustaz panjang umur, murah rezeki dan tetap iman dan menerajui bahagian kaum muslimin apa semua ni ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Terusnya datin dan tampuk kepimpinan bahagian pengurusan, saya doakan semoga Allah berikan kebaikan yang berpanjangan. Nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya. Nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu JPA dipandu ke arah yang diredai Allah, insya-Allah. Amin. Ya Rabbal. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak, muslimin muslimat yang ada dalam majlis ini, saya doakan di penghujung hari Jumaat ni, semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua, ampunkan dosa kita semua, sudi matikan kita dalam mati yang baik, dan sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita dalam bulan ni. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dua soalan. Semua sihat kah? Sihat, alhamdulillah. Cara jawab tu nampak macam puasa. Yang kedua, topeng ni kena pakai kan, kena buka. Buka. Dia tak buka, saya tak buka lah. Buka dia. Buka lah no. Buka. Buka lah khair. Bang, ni kena bagi deras sikit bang mikrofon bang. Besar. Kuat sikit mikrofon ni bang. Baik. Tajuk bagi hari ni, tajuk luar biasa. Mula sebelum saya nak pijau, saya kena ucap terima kasih dululah JPA. JPA banyak bantu saya balik daripada Mesir dulu. Saya punya result kena JPA dulu lah kan. Terima kasih lah. Kak mana buat tu saya pun tak tahulah. Tahun 2008. Saya balik 2008. Dia tengok muka saya. Dia kata budak-budak Mesir ni tak tahu apa. Dia kata tercengak tu nak dapat result tu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati. Dan saya rasa tuan-tuan keluarkan keputusan saya tu ikut grade dia tu kan. Dia kena tengok jahit tu dapat A ke apa kan, kalau ikut Malaysia punya kan. Jadi saya rasa tuan-tuan tak kecewa kot bagi saya keputusan yang elok kan. Terima kasih banyak-banyak. Saya hantar mesej kat isteri saya sebab saya lupa dia betul isteri saya pun pergi Mesir JPA ke. Ucapan jutaan terima kasih lah pada tuan-tuan semua. Hari ini isteri saya berkhidmat di Putrajaya di Pejabat Kesihatan Daerah. Baik. Tajuk Bulan Rahmat Keluarga Berkat. Rahmat ni mendatang apa? Itu soalannya. Rahmat adalah
Paling simple nak ambil, apa yang ada pada Rasulullah itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, Nabi kata, ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Hai sekalian manusia, aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. So, apa yang ada pada Nabi itu antara kategori rahmat kita boleh ambil. Apa dia? Nabi baik. Nabi sangat baik. Nabi baik dengan orang biasa. Nabi tersangat baik dengan ahli keluarga Nabi. Itu tajuk kita tu. Keluarga berkat tu. Yang tu dia penghujung dia sekali lagi baru saya sangkut dengan yang tu balik. Awal saya bagi muqaddimah, orang kata begin with the end in mind. Itu bahasa JPA tu. Duk buat keluar result banyak saya elok-elok tu kan. Ni bagi kami ni. Mulakan dengan yang penghujung. Macam kita lah. Kita mulakan hidup kita. Apa dia? Kita bangun-bangun tidur. Dia dalam Islam ada. Cuma kita tak guna istilah tu. Mak Saleh dia canggih sikit. Mak Saleh ni dia pandai buat. Dia pandai guna bahasa. Pasal tu kita nampak sempoi, kelas kan. Kalau guna bahasa Inggeris. Dan benda tu dalam Islam ada. Islam bangun-bangun tidur kita kata apa? Kita bangun tidur kita kata Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ayatnya. Ya Allah, syukur dapat hidup selepas engkau bagi kami mati dan kepada engkau kami kembali. Baru bangun tidur, ingat mati dah. Pasal apa? Sebab begin with the end in mind. Bila kita bangun, kita ingat, kok mana pun hari ni aku mati. Boleh jadi aku mati hari ni. Esok boleh jadi aku mati. Sebab tu orang kata jangan risau untuk hari esok. Risau kalau hari ni kita mati tapi tak ada bekal. Jangan risau hari esok. Kita risau esok. Jangan risau hari esok sangat. Risau hari ni kalau kita mati tak ada bekal. So Islam dia ajak kita bangun-bangun. Dah fikir dah. Kepada Allah aku akan kembali. So kalau kepada Allah aku akan kembali nak mati. Apa benda kena buat mula? Sembahyang subuh. Itu tak betul. Ini bangun-bangun kepada engkau akan kembali. Itu dia lajak lah. 7.30. Macam mana? Ya tu. Dapat? Islam dia ajak macam tu. So, kita guna formula macam tu lah. Kita guna formula. Rahmat nombor satu sekali. Nabi baik. So isu tajuk hari ini untuk keluarga berkat. Kita akan sangkut dekat perkataan Nabi baik dengan keluarga Nabi. Itu kita letak situ. Lagi Nabi apa? Nabi ni suka tolong orang. Nabi suka tolong orang. Dua. Lagi Nabi suka apa? Nabi kalau boleh bagi hadiah dekat orang, setiap hari Nabi bagi hadiah dekat setiap orang. Itu Nabi. Lagi Nabi apa lagi? Rahmatan lil alamin. Siapa yang ada dengan Nabi, semuanya suka. Siapa yang duduk dengan Nabi, semuanya happy. Tak ada orang yang duduk dengan Nabi, dia sedih. Kalau yang sedih ingat akhirat tu lain. Tapi dia happy, hati dia lapang. Ambil 4 tu cukup. Masa pun sejam. Kan? Tak apalah, 4 ni cukup lah. Kita tengok mana dan. Tu tak bincang keluarga berkat lagi untuk bulan Ramadan. Try 4 dulu, jangan lejak 5. Tengok dulu dan. So baik. Suka tolong orang. Betul pergi beriak lah tadi. Itu dia lah. Nabi suka bagi hadiah ke orang. Lepas tu siapa duduk dengan Nabi akan syok. So ni 4 antara boleh ambil daripada apa yang ada Nabi. Banyak lagi rahmatan lil alamin ni. Bebas api neraka. Siapa Nabi kalau dengan kita aja, Nabi doa supaya kita sentiasa bebas api neraka. Sebab tu suatu hari itu bila Nabi sujud, bolehlah yang tu masuk nombor 5 lah. Lajak bila nombor 5. Benda tak ada skrip. Dan lah. Nabi sujud tak bangun-bangun. Seorang sahabat semayang dengan Nabi. Semayang dia tengok Nabi sujud tak bangun-bangun. Dia ingatkan Nabi mati. Dia pergi kejut Nabi. Dia kejut, dia takut ya Allah dia susah hati dia kejut Nabi. Tapi Nabi duduk lagi, Nabi tak gerak. Lama Nabi sujud. Lepas tu bila Nabi bangkit kepala Nabi tu, Nabi teriak, Nabi suka. Pasal apa? Sebab Nabi kata, aku baca tentang umat Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia mengadu pasal umat dia. Umat dia macam tak syok dengan Nabi Nuh. Yalah, Nabi Nuh umur 950 tahun. Hak ikut dia 80 orang aja. Seolah-olah 10 tahun dakwah seorang ikut. 10 tahun dakwah. 10 tahun dakwah gila kot. Dakwah ni kalau buat hari-hari letih. Saya
Ustaz Don ni kalau ceramah ni, kawan-kawan yang ikut migraine tu. Bukan Ustaz Don, kawan-kawan yang ikut migraine. Susah dakwah ni. Bayang kalau 10 tahun dakwah baru seorang ikut. Teruk. Jadi Nabi Nuh mengadu dekat Allah. Ya Allah, umat aku buat perangai macam ni apa semua. Lepas tu Nabi Nuh kata, Rabbi, la tazaru alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan, jangan bagi ada sekok pun yang jenis duk lawan hang atas muka bumi. Habis banjir semua. Jadi Nabi Muhammad baca cerita tu. Lepas tu Nabi bagi tahu lagi dekat Allah, kata Nabi baca cerita tentang Nabi Musa kan Nabi Ibrahim. Nabi kata Nabi baca mengadu pasal umat dia. Nabi Ibrahim. Nabi baca cerita pasal umat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengadu dekat Allah pasal umat dia, ketegang tak mau dengar cakap juga. Jadi Nabi takut umat Nabi Muhammad. So Nabi doa untuk Tuhan makbulkan. Nabi tak angkat kepala tadi tu sampai Jibril mai bagi tahu Muhammad angkat kepala. Pasal apa lama sangat ni? Nabi habaq kat Jibril macam tu. Jibril pergi habaq dekat Allah. Allah habaq dekat Nabi kita. Bagi tahu dekat Muhammad, aku tak akan bagi benda yang dia tak redha. Dia redha baru aku bagi. Mana Nabi tak redha kita semua masuk neraka, confirm umat Nabi Muhammad tak akan masuk neraka kecuali seketika, yang lain semua kena masuk dalam syurga. Anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So ada 5 benda. So 5 benda ni semua ada dalam bulan Ramadan. Semua 5 benda ni ada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang terlalu baik dengan semua. Subhanallah. Bayangkan makan dapat pahala banyak. Makan dapat disuruh untuk makan. Bila? Sahur. Dia duk kira buka puasa je. Sahur. Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Bangkit makan sok. Kerana pada makan sok tu barakah. Ulama syarah lagi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang lain. Bangkit makan sok ni, maknanya Nabi suruh. Nabi kata makan sok. Itu bahasa dia. Tasahharu. Tasahharu dekat sini dalam Quran Allah kata apa? وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ sahur. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan orang yang pada waktu sahur dia banyak baca istighfar. Sebab tu dalam satu hadis ini kata Tok Guru Sekumpul. Dia kata apa? Dalam hadis Nabi, siapa yang membaca Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sekali lagi ya. Siapa yang baca dalam hadis Nabi, Nabi kata, siapa yang baca Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Maknanya dia kata, ya Allah, ampunkan dosa sekalian orang mukmin dan mukminat. Maka Allah akan bagi kepada dia sebanyak mana jumlah orang mukminin mukminat atas muka bumi, banyak tu pahala dia dapat. Dia kata lah baru tahu, tak pernah baca selama ni. Rugi ya. Jangan tinggal, simple aja. Saya baca, tuan-tuan ikut, nanti boleh baca. Sebab tu jangan tanya kenapa habaib, para habib, ustaz-ustaz ulama bila dia berdoa dia kata apa? Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca macam tu, seramai mana umat Nabi Muhammad ada atas muka bumi, sebanyak itu Allah akan bagi pahala dekat dia. Kalau setiap seorang mewakili satu pahala, so kalau orang mukmin ada berapa ramai? 2 bilion orang Islam ada, katalah 1 bilion mukmin. So 1 bilion pahala hanya dengan baca yang tu saja. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu pahala. So ayat dia tadi lagi sekali. Allah kata apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan orang yang pada waktu sahur dia baca istighfar. Allah kata orang yang pada waktu sahur baca istighfar. Maknanya sahur dalam ayat Quran di sini waktu sebelum subuh dia bangun, dia baca istighfar. Allah sayang orang macam ni. Tapi hadis Nabi tadi bukan merujuk kepada waktu. Nabi kata, tasahharu, bangkit sok.
Fa inna fis sahuril barakah. Kerana pada sahur ada barakah. Nabi suruh bangkit sok untuk bangkit waktu tu ke atau suruh makan sok? Disuruh makan sok. Bukannya bangkit. Dalam Quran tadi dia tunjuk waktu. Hadis Nabi bukan waktu. Nabi suruh makan. Suruh makan. Jadi Nabi kata apa? Makan sebelum subuh. Allah bagi kamu berkat. Pasal tu orang dulu-dulu rancak bangun sok. Budaya tak bangkit sok ni zaman lah aja. Zaman lah dia duduk seronok makan awal. Lepas tu tidur tak bangun. Bangun subuh terus. Orang tua-tua dulu dah sok tu penting. Sebab tu mereka tak ada banyak harta. Tapi keluarga mereka berkat. Itu beza. Itu beza. Mereka tak ada apa pun kalau kita tengok nak pergi holiday benda. Betul mak bapak kita jarang lah pergi holiday. Kita banyak pergi holiday daripada mereka. Betul tak betul? Ha? Mak bapak kita tak pergi holiday. Jarang nak jumpa pergi holiday. Tapi berkat keluarga dia. Tengok anak-anak subhanallah. Ajar dengan GPA elok-elok. Ha? Kalau ikut mak kita tak pergi universiti pun. Ha? Keluarga dia berkat. Sebab apa? Benda-benda penting untuk barakah tu dia jaga. Sebab apa? Sebab kalaulah suruh makan untuk dapat berkat pun tak mau, susah. Lain lagi lah nak dapat berkat bukan kerana makan. So, Nabi kata apa? Bangkit makan sok, kamu akan dapat berkat. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Sok ni memadai dengan satu teguk ayak saja. Kalau malah balok sangat, teguk ayak, buh ayak tepi kati. Agak balok sangat, straw dalam mulut. Tidur tu, terjaga, teruk, tarik lagu tu, teruk sangat sampai kalau tak boleh nak buat lagu tu, Nabi kata, sok ni dapat barakah dia seteguk ayak. Minum seteguk aja. Kalaulah minum seteguk ayak dapat barakah, yang bangun goreng nasi goreng dapat apa? Sudah pasti dapat lebih daripada tu ni. Betul kata bulan Ramadan ni baik. Bulan Ramadan ni bulan yang baik sangat. Dia bagi macam-macam dekat kita. Dia bagi macam-macam. Bangkit sok, minum seteguk ayak dapat barakah. Minum seteguk ayak ni, dia ada banyak dia punya istilah saya kata macam grey area lah. Boleh jadi dia malas. Boleh jadi dia tak ada duit. Boleh jadi dia susah nak kejut orang. Mungkin dia OKU, dia nak bangun payah kan. Seteguk ayak tu benda paling mudah bagi dia. Betul tak betul? So banyak grey area. So kalau benda yang banyak grey area yang kita boleh question pun, buat simple lah. Teguk ayak satu teguk, dapat barakah. Hak bangun, buat makan, masak nasi goreng, buat telur apa ni, cincang dengan telur, makan apa dengan roti. Apa lagi? Parpu lagi, bubuh kat atas. Sup kambing lagi dengan roti Bengali. Allahu Akbar, sedapnya. Ya Rab. Ya Rab. Awak teruk sangat. Duk ada lagi sikit lagi. Nak buka dah. Bukan tak biasa puasa. Hari ke-13 dah pun. Bayang kan siap lagu tu Datin dengan semua kawan-kawan ni, ibu-ibu ni semua ni. Ibu-ibu sebab tu saya kata, ibu-ibu dia macam ni. Ada satu kata-kata. Habib Ali sebut. Habib Ali kata apa? Bila berdoa, jangan minta benda yang sikit. Minta benda yang paling tinggi. Tuhan, kawinkan saya dengan lelaki yang soleh. Sebab jangan question kelayakan kita. Tetapi kena tahu siapa yang nak bagi. Kita selalu question kelayakan kita. Layakkah aku dapat lelaki yang soleh? Betul tak betul? Jangan macam tu. Berdoa bukan itu. Jangan question kita layak ke tak. Kena tahu siapa yang nak bagi. Oh betul. Tuhan, kawinkan aku dengan wanita yang solehah. Ya Allah, layakkah aku? No. Aku tahu Tuhan boleh bagi kat aku. Sebab Tuhan maha kaya. Tuhan bukan macam kita. Sama lah. Bila kita bangkit sok, kita masak apa semua. Kita mungkin rasa macam benda tu biasa. Jangan. Kita kena tahu siapa yang tengok kita. Bukan apa yang kita buat. Mungkin kita goreng telur. Mungkin kita buat nasi goreng. Benda simple. Benda yang kalau kita tutup mata pun buat lagu tu boleh jadi. Jangan tengok yang tu. Tengok siapa yang tengok kita. Waktu sok tu siapa tengok kita. Dia tahu dia nak balas apa kita. Bulan Ramadan ni bulan yang cukup baik. 1, rahmat. 2, apa dia tadi? Hang tengok aku tengok hang. Cantik.
Nombor dua tadi, apa dia tadi? Rasulullah baik, Nabi baik, lepas tu Nabi suka tolong orang. Nabi suka tolong orang. Aduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jangan risau no. Gelak ni, gelak dengan teriak ni Allah buat tau. Kakak, abang gelak tak sah ni, Allah buat tau. Allah sebut dalam Quran. Ha? Adha, apa? Apa ayat tu? Innahu huwa adhaka wa abka. Ayuh, itu ayat dia. Innahu huwa adhaka wa abka. Allah itu dia yang bagi hampa geli hati untuk gelak dan dia yang akan bagi hampa sayu untuk menangis. Gelak menangis Tuhan Allah yang buat. Allah sebut dalam Quran, innahu adhaka wa abka. Allah yang bagi kita boleh gelak tu. Saya kalau gelak no problem. Gelak tu. Kalau saya sonok. Allah bagi. Si baik Allah bagi kita pandai gelak. Dua dia tak bagi pandai gelak. Jahanam hidup kita. Bulan Ramadan ni Nabi sebut dalam satu hadis au kama qala, Nabi kata Ramadan syahrun muwasat. Syahrun muwasat. Bulan yang untuk simpati dengan orang, sayang dengan orang, tu bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan rahmat. Paling rasa rahmat, kita tak rasa sangat. Kita pun rasa. Tapi nak bagi tahu kata, okay, ayat tapi itu bukan salah. Okay. Kita rasa rahmat, apatah lagi anak-anak yatim, apatah lagi orang miskin. Mereka akan rasa rahmat sebanyak-banyaknya. Mereka akan rasa beza. Bulan Ramadan ni mereka punya dapat makan. La ilaha illallah. Awak bulan lain mereka puasa ke? Bulan ni je mereka boleh makan ke? Tak. Tapi bulan ni Allah bagi dekat mereka rahmat tu, mereka akan rasa nikmat dia. Bulan Ramadan lah. Kita pun boleh rasa, ya Allah rahmatnya bulan Ramadan. Rahmatnya bulan Ramadan rasa. Pasal apa? Bulan ni memang Allah suruh kita sayang, menyayangi, kesian, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sebab itu hadis Nabi kata apa? Yuftirus shaim. Macam mana ayatnya hadis ni? Berilah makan orang yang buka puasa. Abang, kakak yang ada dalam ni. Saya pesan kepada diri saya dan kepada semua. Saya buat, tuan-tuan pun kena buat. Jangan biarkan sehari berlalu di bulan Ramadan, abang dengan kakak tak belanja seorang pun orang buka puasa. Kena belanja, kena bagi. Walaupun sebiji kurma. Bukan syarat dia kenyang. Dia bukan syarat kenyang. Syarat dia kita latih diri kita untuk sentiasa acknowledge orang yang ada keliling kita. Sebab itu ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang bagi orang buka puasa, pahala dia bukannya siapa bagi orang buka puasa, pahalanya adalah 10 kali ganda. Siapa yang bagi orang buka puasa, pahalanya seperti apa? Tak. Pahala kamu bagi orang yang makan buka puasa, apa pahala yang dia ada akan mai kat kamu balik sebiji macam mana apa yang dia dapat. Itu dia. Ini luar biasa. Power. Sebab dia galakkan. Dalam satu hadis, Nabi kata apa? Bagi makan orang yang buka puasa, Nabi kata macam tu. Siapa yang bagi orang makan, orang buka puasa makan, Allah akan bagi dia pengampunan. Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dan Allah akan bagikan pahala orang tu mai dekat dia sebiji. Maknanya kalau ustaz, saya bagi ustaz makan, katalah hari ni pahala ustaz, katalah 100,000. So 100,000 tu akan ada double. 100,000 untuk ustaz, 100,000 lagi untuk saya yang bagi makan ustaz. Okay. Bila Nabi cakap macam tu, para sahabat kata, ya Rasulullah, bukan semua orang boleh bagi orang buka puasa. Kalau dalam hadis yang lain, Nabi selalu kata, kamu tak tahu kan macam dalam hadis yang lain, Nabi kata, bagilah sedekah. Setiap amalan hidup kamu ni ada sedekah. Para sahabat akan kata, bukan semua orang boleh bagi sedekah. Maka Nabi kata, kamu lupa ke tasbih tu sedekah, takbir tu sedekah, tahmid tu sedekah, tahlil tu sedekah, tolong orang tu sedekah. Maknanya, Nabi cuba simplify tapi bagi dalam bentuk yang lain.
Untuk bulan Ramadan, bila sahabat kata dekat Nabi, bukan semua orang boleh bagi orang buka puasa. Maknanya tak semua orang senang. Nabi tak jawab macam tadi tu. Nabi tak kata pun, kamu tasbih lah, kamu takbir lah. Tak? Nabi kata apa? Bagi orang puasa, buka puasa makan. Walaupun sebiji kurma, setengah kurma, seteguk susu, seteguk ayam. Nampak tak? Nabi punya suruh tadi tu. Sebab apa? Supaya latih diri kita di bulan yang orang semua simpati. Pasal apa hati kita tak ada simpati langsung? Tu. Tu bulan Ramadan. Dia latih kita supaya awak yang semua duk buat muka muhasabah. Tuan-tuan muhasabah banyak sangat. Terus duk muhasabah lagi. Ha. Saya pun duk kira time juga. Saya duk kata kat kawan-kawan. Mereka ni gomen ni. Gomen pukul 4 mesti belah ni. Takkan kita nak tahan. Mereka nak ambil anak sekolah apa semua. Tu saya duk fikir tu juga tu. Tapi saya duk tengok tuan-tuan bukan duk kira hak tu. Tuan-tuan duk kata, ya Allah, awaklah aku tak buat dah 13 hari berlalu. Tak apa. Jangan hitungkan 13 hari yang berlalu. Ingat 17 hari lagi yang mendatang. Ada 17 hari lagi yang mendatang. Jangan tinggal pun sehari. Daripada tak bagi makan seorang. Seorang aja. Minimum seorang. Seorang aja. Hanya sebiji kurma. Tengah kurma. Satu teguk ayak. Ataupun susu. Kalau seteguk susu pun Nabi suruh. Seteguk ayak kosong pun Nabi suruh. Kalau belanja sarbat. Allahu Akbar. Ada pula nyok dalam dia. Ada selasih. Allah ya Rab. Sedaplah ya Allah. Dia bincang dah. Hangat Ustaz Dua kata sarbat tu tak mana. Hak kita cakap panjang-panjang dia tak bincang pun dah. Itulah yang dia bincang juga ayat sarbat ni juga. Dia sonok lah dapat. Bayangkan kalau bagi satu orang makan sebiji kurma. Kurma ni Nabi tahu kita nanti dapat free. Tang Petronas pun orang bagi kurma. Itu yang Nabi suruh belanja orang makan. Tak dapat sebiji, bagi setengah biji. Maksudnya dah koyak dah. Kita balun satu, bagi ada satu. Mesti nak minum, takkan makan kurma hang tak mau minum, lekatlah sekali lagi. Mesti ada ayak. Kurang-kurang orang dulu susu. Kalau tak ada susu, ayak masak. So benda yang orang kata apa, standard je. Itu pun Nabi suruh. Apatah lagi kalau belanja ayak sarbat, belanja cendol. Ya Allah, dia punya hijau tu duk berkodek tu, ya Allah, macam melambai-lambai kita tu, ya Allah. Subhanallah, melambai-lambai panggil kita nak makan. Cendol, la ilaha illallah. Bayangkan belanja kawan-kawan kuih lupih. Lupih dengan nyok tu. Pula gula merah atas dia. Subhanallah, tak menitik dia punya gula. Allahu Akbar. Ya Allah. Banyak mana pahala dapat tu. Subhanallah. Sebab tu tujuan dia nak latih apa? Tujuan dia nak latih supaya bulan simpati, hampa kena ada rasa simpati. Takkanlah sekali sikit untuk satu orang pun hampa tak boleh nak rasa simpati nak bagi dia makan. Kalau bulan ni tak boleh buat macam tu, bulan lain lagu mana? Nampak? Itu latihan dia. Sebab tu saya pesan, satu orang berlalu depan tuan-tuan, ingat, pahala puasa dia patut sampai kat kita. Jangan biarkan berlalu macam tu je. Ada sebiji kurma bagi. Ada setengah kurma bagi. Ada ayak mineral kecil bagi. Ada ayak kotak bagi. Kalau di negara Arab, Allahu Akbar. Dia punya mewah dia punya bagi ni. Macam tak ada miskin tu. Pasal semua pahala hampa semua aku nak. Itu jawapannya. Subhanallah. Luar biasa. 2, 3. Ni bulan rahmat ni. Tu, kalau nak kait dengan keluarga tokoh itu, seronok tu. Kalau kait dengan keluarga tokoh itu. Melatihkan anak-anak kita bagi. Kita kena latih mereka. Mereka lah tolong pergi menyampai kat jiran tetangga kita. Mereka lah. Anak-anak ni lah latih dia. Nanti dia tanya, mak, kita pun tak cukup nak makan tak? Adik makan, sat. Ada biasa dengar cerita tak? Seorang, ada satu rumah orang senang pinjam garam kat jiran sebelah. Biasa dengar cerita begitu. Biasa dengar cerita tu. Tak biasa no? Ada satu orang, dia ni senang. Hidup dia senang. Dia hidup senang. Suatu hari dia kata kat anak dia, ni cik, pergi pinjam kat rumah sebelah tu minta izin nak garam sikit. Boleh tak? Anak dia kata, mak, kita tak ada garam ke? Pi sudahlah.
Anak dia pergi dah. Cik Jah, mak minta garam sikit boleh ke? Cik Jah kata, ada. Ambil ni, nak ambil ni. Dia bagi satu mangkuk kecil tu, dia balik main bagi kat mak dia. Mak, nah ni garam. Mak dia terima kasih. Anak dia jadi blur lagu tu. Anak dia kata, mak oi, kenapa mak pergi minta garam kat rumah sebelah? Kita tak ada garam sangat ke? Mak dia kata, ada. Habis tu, Cik Jah selalu kekurangan dalam keluarga dia. Dia akan main minta kat rumah kita. Kalau kita tak pernah minta apa-apa kat dia, nanti dia segan nak minta kat kita. Kurang-kurang aku suruh minta benda yang pasti dia ada garam. Jadi dia rasa tak segan sebab kita pun bisa minta dekat dia. Subhanallah. Ini mak cerdik. Ini mak cerdik. Kita lagi jiran tak minta lagi bagus. Astagfirullah. Awak jadi lagu tu, tak tahu? Awak jadi lagu tu. Dia kata jiran kami semua tak ada insurans. Lagi dia boleh minta, dia minta semua. Bagi yang mana ada lah. Dia kena ada kaedah memberi tu dia ada. Orang tua-tua kata buat baik berpada-pada. Itu orang tua-tua ajak. Jadi kalau saya boleh sebut, nombor 1, bulan Ramadan, bulan yang sangat baik dengan kita. Bulan ni lah kalau tuan-tuan nak latih apa-apa dengan anak-anak tuan-tuan, bulan ni. Yang kedua, bulan Ramadan ni bulan yang dia suka ajak kita untuk tolong orang. 3, 4, 5, lah ni dah pukul berapa? 3.50. Mana? 3.45 dah. Tinggal 15 minit. Hak soalannya bila? Hak keluarga bila? Terus lipat masuk keluarga. Tu hak lagi 3 yang kita kata tambah gatai sangat sampai ke 5 tu. Jenuh. Baik. Tak apa. Saya ambil masa sikit di hujung ni. Gabungkan semua yang mana sempat saya bincang. Saya bincang dengan tuan-tuan sikit lah. Okay, tengok ni dengan keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan, dia melatih kita untuk banyak secara kolektif. Maksudnya, dia nak kita berjemaah. Sama ada berjemaah-jemaah dengan masyarakat atau berjemaah dengan keluarga. Sebab itu, galakkan berbuka puasa bersama-sama tu wujud. Betul ya? Buka puasa bersama-sama tu wujud. Sama ada di masjid atau di rumah atau di mana-mana. Memang digalakkan. Jangan katakan buka puasa. Jangan katakan buka puasa. Sembahyang sunat pun yang selama ni tak pernah dituntut untuk berjemaah. Sembahyang tarawih adalah sembahyang sunat yang digalakkan berjemaah. Dia sama macam sembahyang jenazah. Dia sama macam sembahyang hari raya. Sembahyang gerhana. Semayang tarawih adalah semayang yang dituntut mesti berjemaah. Ini bulan Ramadan. Maknanya dia nak kita duduk dalam secara beramai-ramai. Dan satu orang paling tidak pun dia mesti kena ada keluarga yang menyebabkan dia akan jadi ramai. Bulan Ramadan dia latih kita untuk jadi macam tu. Apa pengajaran kita dapat daripada bulan Ramadan yang ajak kita macam tu? Makan sama-sama, baca doa makbul ni. Saat lagi balik, 10 minit sebelum buka puasa, ingat doa makbul. Setiap orang berhak akan doa ini. Maka jangan tinggal 10 minit sebelum buka puasa. Duduk baca doa. Setan memang dia akan sibukkan kita. Dia kata, Ustaz, bukankah bulan Ramadan tak ada setan? Betul, tapi tak berdoa tu, duk buang masa, duk sibuk tu, nampak macam ada setan. Dia sengaja tinggal kita bagi duk sibuk, tak tahulah pasal apa. Salahkah duduk saat 5 minit sebelum buka puasa tu nak baca doa? Salahkah? Tak salah. Awak nasi kering terus kah? Tak. Hangui kah? Tak. Tapi dia jadi macam mana? Dia tak boleh nak duduk saat nak baca doa. Sedangkan itu momen doa makbul. Da'watun la turad. Nabi sebut. Doa yang tidak akan ditolak sampai bila-bila. 10 minit sebelum buka puasa. Duduk baca doa. Bayangkan masa tu kita duduk dengan anak kita, isteri kita. Doa waktu momen ni. Paling penting. Sebab apa? Okay. Ada satu sunnah Nabi
yang semakin hilang daripada masyarakat hari ini dan menjadi semakin pelik dalam masyarakat hari ini. Di sunnah Nabi. Apa dia? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang baik dengan ahli keluarga dia, dan aku orang yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Sebab tu Nabi Muhammad, sampai bila-bila kita tak boleh challenge Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mesti A1 punya. Mesti nombor 1 punya. Dia punya darjat dia mesti nombor 1. Sebab apa? Nabi kata, sebaik-baik di kalangan kamu ni yang baik dengan ahli keluarga dia. Di kalangan orang yang baik dengan ahli keluarga tu, Nabi lebih baik dengan ahli keluarga Nabi daripada orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Tu power Nabi Muhammad SAW. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Baiknya Nabi dengan keluarga Nabi ni. Ini kita kena belajar. Benar ni kita kena belajar. Berkeluarga mesti kena belajar. Tak kira berapa tahun pun kita kahwin. Keluarga nak hidup dia mesti belajar. Especially yang muda-muda yang kahwin. Tak boleh automatik tiba-tiba reti. Dia tak akan jadi macam tu. Dia tak akan jadi macam tu. Kahwin-kahwin tahu-tahu reti. Tak ada. Sama ada apa saja dalam keluarga, mesti kena belajar. Dan belajarlah daripada Nabi SAW. Contohnya macam ni. Suatu hari, isteri Nabi 2 orang. Namanya, isteri Nabi ada 12 orang. Masa zaman yang sehidup dengan Nabi ni, Siti Khadijah seorang-seorang saja. Wafat Siti Khadijah, baru Nabi ada isteri-isteri yang lain. So masa zaman hidup Nabi, isteri-isteri lain sehingga akhir hayat Nabi, last kali ada 9 orang. 2 orang antara yang muda. Siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dan juga Siti Hafsah radhiyallahu anha wa ardaha. Dua-dua ni tu alim. Dua-dua ni isteri Nabi yang alim. Alim sangat-sangat. Ramai para sahabat yang lelaki ambil ilmu daripada mereka dua. Siti Hafsah pegang mushaf Quran yang original. Satu tu dia yang simpan. Sebelum Sayyidina Osman cetak bagi banyak yang kita namakan sekarang ni resam Osmani tu. Sebelum nak cetak bagi banyak tu, original copy satu je ada. Itu dipegang oleh Siti Hafsah. Ni orang alim. Mereka ni semua orang alim. Baik. Masa zaman hidup Nabi, muda-muda. Jadi suatu hari, mereka 2 orang, ibu kita lah, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah duduk sama-sama. Tahu ada orang nak bagi makan keluarga Nabi. Dia masak makanan kegemaran mereka berdua. Sampai-sampai, mereka terliuk. Mereka buka puasa. Tak puasa. Makan. Sedap. Terliuk. Rupanya daripada dulu orang perempuan dan makanan berpisah tiada. Atau kepada ibu-ibu kita. Tak apa. Benda ni bukan satu benda aib. Dia satu benda yang baru kita tahu. Jadi tak boleh nak marah. Orang perempuan dengan makanan itu perkara biasa. Ibu kita yang ahli syurga pun begitu sifat dia. Mungkin itu salah satu sifat ahli syurga yang ibu-ibu hari ni ada. Mungkin. Dia tengok makanan. Sedap. Mereka punya, ya, macam mungkin tuan-tuan kat sini ada setengah orang dia jenis tak boleh tengok sushi. Dia tengok sushi tu kira nak buka puasa lala juga. Ada setengah macam tu. Ada setengah dia tengok sushi dia tak rasa apa. Ada setengah dia tengok noodle. Dia tengok kawan tu tarik lagu tu. Family Mart punya tu. Oden tu kan. Tarik tu dia Allah. Boleh tak buka puasa lah ni? Sampai tanya lagu tu. Dia punya. Jadi ibu kita 2 orang ni, dia terliuk tengok benda tu. Mereka tak tahan, mereka buka puasa. Sat lagi suami mereka jangan lupa tu Rasulullah. Balik tu dia cakap macam mana tu lagi. Jadi bila Rasulullah balik rumah, Assalamualaikum. Mereka dua-dua dah ready nak cerita kat Rasulullah. Kata mereka tak puasa, mereka buka puasa. Siti Aisyah ni jalan. Dah ready. Jalan ni kira nak cerita kat suami ni. Kata dah buka puasa dah. Jalan. Tahu-tahu Siti Hafsah jalan lagi laju. Potong dia.
Saya kena sebut lagu tu sebab dalam hadis tu cerita macam tu. Potong Siti Aisyah, Siti Hafsah. Siti Aisyah masa meriwayatkan hadis ni, nak cerita ni, Siti Aisyah kata, Hafsah ni lagu macam pak dia, Sayyidina Umar. Suka apa pun dia dulu nak pi dulu kan. Jadi Siti Hafsah potong-potong Siti Aisyah tu. Dia jumpa dengan Rasulullah first, dia abang, ya Rasulullah, kami dua-dua tak puasa. Tadi ada orang masak makanan kegemaran kami makan bantai habis dah. Kalau isteri ustaz cakap lagu tu, ustaz buat macam mana? You tahu tak ni bulan Ramadan? You tahu tak kalau you tak puasa ni nak qada balik tak sama dengan 70 hari yang lain? Ulama sebut. Dah lah you wife I. Orang duk dengar I menyata zikirah. You boleh tak puasa? Ini Rasulullah. Tapi Rasulullah, aku paling baik dengan ahli keluarga aku. Nabi dengar dia berkata tu, ya Rasulullah, kami dah buka puasa dah. Tadi ada orang masak makanan kegemaran kami makan dah buka puasa. Tak puasa hari ni. Macam mana? Nabi relax. Nabi kata apa? Simple lah ayat Nabi. Nanti ganti hari yang lain. Saya yakin kalau isteri-isteri yang macam tu, bila dia dengar suami dia jawab macam tu, lega lah ya Allah. You know? Subhanallah. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Luar biasa. Sedangkan daripada mulut Rasulullah lah yang mengeluarkan hukum hakam, betul? Nabi yang suruh kita puasa, betul? Tapi Nabi dengan ahli keluarga Nabi, subhanallah. Punya baik Nabi tu, seolah-olah macam mana dia kata? Sebab tu isteri Nabi semua sayang Nabi. Sebab Nabi baik dengan isteri Nabi. Jadi pengajaran dia sama macam kita. Apa sunnah Nabi yang makin hilang hari ini? Sunnah Nabi yang makin hilang hari ini ialah kita sepatutnya baik dengan ahli keluarga kita dengan kebaikan yang tersangat. Saya bercakap dengan tuan-tuan, daripada tadi saya bercakap, berapa kali tuan-tuan gelak? Banyak kali. Saya balik rumah bila bercakap dengan isteri saya kena make sure 3 kali ganda isteri saya gelak daripada apa yang tuan-tuan gelak. Baru betul. Kalau tidak, saya bercakap baik dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini, tapi saya tak boleh bercakap baik dengan isteri saya. Ada something wrong somewhere dengan saya. Macam mana saya boleh bagi kakak-kakak semua gelak, abang-abang semua gelak, tapi saya tak boleh bagi anak saya bergelak, isteri saya gelak. Something wrong somewhere. No. Terus telefon. You duduk ada kat mana? Allahu Akbar. Saya pun sebenarnya tak boleh lama dengan tuan-tuan. Sebab saya ada live untuk yang program geng ngaji Astro Oasis tu kan, geng ngaji tu kan, live kan, dia live. Nak kena lari pergi studio ni. Bila saya live tu, isteri saya dia selalu tengok. Tu bila dia tengok tu, dia akan message. So, kalau dia suruh saya ubah apa-apa, lah tu ubah juga. Itu dia. Menghormati dia. Isteri tu. Dia bahagia saya. Kalau dia kata, awak lidah you jatuh sangat, angkat sikit. Angkat saya. Dia message, awak you duk gelak banyak sangat, kurang sikit sekali lagi orang ingat macam mana. Kurang gelak saya sekali lagi. Betul. Betul. Dan sebab bahagia dia, bahagia kita. Nabi ajak macam tu. Sebab tu, something wrong bila ada satu orang, dia boleh cakap baik dengan orang lain, tapi dia tak boleh bercakap baik dengan ahli keluarga dia. Itu ada masalah besar tu. Itu yang sedang berlaku sekarang. Kita boleh bercakap baik, puji orang semua dalam kita punya ni. Cantik lah, apa lawa lah, handsome apa. Tapi kita tak boleh puji anak kita bila dia main tunjuk. Abah. Kita nak cakap ke dia, weh semat anak abah ni, lawa ni. Tak boleh peluk, cium dia. Something wrong. Sebab itu Nabi bagi kayu ukur. Sebaik-baik kamu, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Dia yang baik dengan ahli keluarga dia. Sebab itu saya menyeru bersempena dengan bulan Ramadan yang ajak kita secara kolektif. Jom kita sayang keluarga kita. Macam mana kita buat dekat luar, kita kena buat triple dekat rumah kita. Kita kena sayang isteri kita, cakap dengan dia. Sebab tu kata Habib Umar kata apa?
raihlah pahala, kumpul pahala kamu melalui pasangan kamu. Ni saya nak tanya fatwa sini lah. Saya tak tahu sini macam mana. Apa hukum seorang suami meluangkan masa mendengar isteri dia bercerita? Apa hukum seorang suami duduk mendengar cerita isteri dia? Isteri dia kata, bang, ada nak cerita ni. Apa dia? Cerita. Apa hukum dia? Ingat, hidup kita semua ada hukum. Apa hukum saya duduk di sini, ustaz duduk di situ? Apa hukum saya duduk dulu, baru ustaz nak duduk? Apa hukum ustaz duduk dulu, baru saya duduk? Apa hukum saya lalu depan, menjulurkan tangan tadi, menghormati? Apa hukum? Semua ada hukum. So, apa hukum seorang suami, dia meluangkan telinga dia untuk dengar isteri dia cakap? Apa hukum? Cepatlah JPA. Tu dia kata. Tuan, tak ni. Cepatlah, apa hukumnya? Wajib kalau buat, pahala. Tak buat, berdosa tau. Jaga-jaga. Jaga nak jawab tu. Apa? Kalau sunat, buat dapat pahala. Tak buat tak apa tau. Dia tak boleh tuntut. Dia jatuh dah tu. Seorang suami, kata Nabi, menyuapkan makanan dalam mulut isteri dia, itu adalah ibadah untuk dia. Dia boleh jatuh wajib, boleh jatuh sunat. Seorang isteri bercakap, suami meluangkan telinga, sekiranya perkara itu untuk membina kebahagiaan keluarga, wajib dia untuk dengar. Dan kalau benda tu betul buat dalam bulan Ramadan, mendengar apa yang isteri cakap itu, kalau hukum dia wajib, sama dengan 70 pahala wajib di bulan yang lain. Kalau hukum dia sunat, sama dengan 1 amalan wajib di bulan yang lain. Duduk kat meja makan, masa buka puasa, tuan-tuan menyimbang, tuan-tuan bina keluarga, tuan-tuan bercakap, dengar elok-elok sambil makan. Kita kena banyak chill dengan keluarga. Jangan tense. Keluarga akan build tense untuk kita. Kita kena chill. Tak boleh. Ni keluarga kita. Itu isteri kita. Itu suami kita. Itu anak kita. Tarbiyah lain. Tarbiyah dia 2 saat ya. Kalau kita nak marah daripada duk hinggap. Tarbiyah tu 2 saat ya. Hai, orang azan. Diam. Tu suara kuat. Tapi lepas diam tu. Dah mesin kah? Nak semayang kah? Dia tak perlu berterusan. Tarbiyah itu je. Tarbiyah lain. Tapi untuk dengan keluarga, itu yang Ramadan ajak kita. Itu yang Ramadan ajak kita. Kita nak duduk dengan orang, nak menyembang benda-benda lain, tak boleh. Mana boleh kita duduk berdua, saya dengan ustaz, tiba-tiba nak menyembang lucah. Tak boleh. Dosa. Tapi kalau dengan isteri kita untuk bulan Ramadan, malam hari, halal. Allah sebut dalam Quran. So Allah build kita dalam bulan Ramadan untuk kita sayang keluarga kita banyak. Mesti triple daripada apa yang kita sayang dekat orang luar. Ini sunnah yang makin hilang. So tuan-tuan jangan jadi macam tu. Okay? Balik sayang keluarga tuan-tuan. Kakak-kakak boleh cakap baik dengan lelaki di pejabat. Kakak-kakak kena bercakap lebih 3 kali ganda, 4 kali ganda dengan suami di rumah. And remember, saya nak pesan ke orang perempuan. Ialah sebab kalau orang lelaki, dia kahwin, suami orang, kalau dia berkenan dengan satu orang perempuan yang mungkin bujang, dia boleh kahwin dengan perempuan tu. Halal. Kalau seorang lelaki yang bujang, dia berkenan dengan perempuan bujang, itu standard. Memang dia boleh kahwin. Kalau lelaki yang suami orang, dia nak berkenan dengan isteri orang, itu ada masalah. Kalau isteri orang berkenan dengan orang bujang, itu pun masalah. Saya selalu bagi tahu macam ni. Dengar elok-elok. Kepada kakak-kakak, always remember satu benda. Apa dia? Orang lelaki boleh diajar. Ajar kami. Kami boleh belajar. Jangan kata cakap banyak kali. Tu cakap. Cakap bukan ajak. Ajak dia ada modul. Tuan-tuan duduk JPA, tuan-tuan tahu.
Betul? Salah ke saya cakap? Tak betul saya cakap. Mesti betul saya cakap. Ajak dia mesti kena ada modul. Ajak dia mesti ada peringkat. Peringkat permulaan, ibtidai, permulaan. Lepas tu peringkat ujian. Lepas tu baru peringkat hukuman. So benda tu kena berlaku di antara isteri dengan suami. Saya selalu bagi tahu kat isteri saya, don't worry, teach me. You rasa I buat benda tak betul, ajak saya. Jangan bercakap, saya tak mau dengar beletiak, saya tak mau dengar tu sebab benda tu akan membangkitkan amarah. Ajar saya. Saya boleh diajar. Saya akan belajar. Ajak. Abang, kalau abang buat macam ni, dia jadi macam ni. Kalau abang buat macam ni, abang, contoh isteri saya kata saya, kalau you suka dekat perempuan lain, nanti kalau perempuan tu buat macam ni, macam mana keluarga kita? Tu tara I seorang, you nak beli baju raya, I baju raya anak-anak pun you dah kata, ya Allah, jahanam. Kalau you ada 2 keluarga, 3 keluarga, you rasa you akan jadi macam mana? So you teach us. Ajak kami boleh belajar. Banyak kali saya cakap lain. Ajak dia kena ada modul. Bagi try dulu. Okay. You try macam ni dulu. Kita tengok jadi macam mana. Lepas tu, okay, I nak test you tengok apa yang you boleh buat. Lepas tu, baru. You jangan buat macam tu. Dia merajuk lah. Itu dah ujian yang last lah. Ini awal-awal dah merajuk. Kami pun tak tahu apa benda kami kena buat. So, men can always be taught. Teach us. Jangan buat kata-kata hikmah pula. Men can be taught. Teach them lesson. Itu saya suruh balik. So jangan sebab tu keluarga adalah segala-galanya. Jangan kita cepat, jangan give up dengan keluarga. Jangan give up dengan suami tuan-tuan. Sebab suami baik, keluarga belum tentu baik. Suami baik, keluarga belum tentu baik. Tapi kalau ibu baik, pasti keluarga tu akan baik anak-anaknya. Bukti dia. Nabi Lut, Nabi Nuh bukankah super baik? Nabi Allah kot. Anak durhaka tak dengan dia? Ya, sebab isteri dia durhaka. Asyah baik tak baik? Baik. Suami, laknat punya suami. Nama pun Fir'aun. Kita kalau nak maki orang pun, perangai macam Fir'aun. Tapi isteri dia luar biasa. Tengok Nabi Musa jadi macam mana? Nabi Ibrahim, ayah dia buat berhala tak? Buat berhala. Tapi mak dia solehah tak? Solehah. Tengok Nabi Ibrahim jadi macam mana? So kalau suami baik, itu bonus. Untuk keluarga baik, dalam Quran ajak kita, tanggungjawab untuk keluarga baik, dia mesti mak mesti baik. Ibu mesti baik. Al-ummu madrasatun iza a'data syaban tulal i'raqi. Ibu ni sekolah. Dia bagus sekolah asrama ni elok, anak-anak akan jadi berjaya. Termasuklah bapa anak sekali berjaya juga. Itu. Macam kalau tuan-tuan tengok saya hari ni, orang kata macam, "Oi, Ustaz Don, tuan-tuan jangan tengok saya hari ni. Kalau tuan-tuan tengok masa saya belajar dulu, kawan-kawan sekolah tak jatuh cinta dekat kita. Sebab muka kita muka tak siap. Tapi bila kita kahwin dengan isteri yang ajak kita. Dia bentuk kita. You kena pakai macam ni, you kena pakai yang ni, you kena pakai yang ni. You pakai kasut macam ni, you pakai soket macam ni, you pakai seluar ni elok untuk you. So itu proses ajak. Kami belajar. Nampak? Saya ulang sekali lagi. Men can always be taught. Teach them. Ajak dia bagi jadi. Macam mana kakak-kakak boleh siapkan suami kakak jadi elok, kakak juga boleh ajak dia untuk jadi orang yang berakhlak. Dia boleh. Sebab kalau tidak, takkan Allah bagi orang perempuan boleh mengandung manusia. Dia tak bagi pada orang lelaki. Okay? So selamat maju jaya, selamat buka puasa. Semoga Allah berkati. Habis cerita takat tu. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak yang kita dapat hari ini, walaupun masa yang kita peruntukkan agak kurang, tapi alhamdulillah saya sempat menulis mencatatkan beberapa ni kan, dan marilah kita rebut peluang Ramadan ini untuk membentuk keluarga yang berkat, okay? Dan peluang Ramadan
banyak Allah sediakan peluang-peluang yang sangat besar ganjarannya, berkah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya membuka soalan jika ada daripada auditorium, sampaikan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Ya, Faham semua, tak ada. faham semua. Okey. Cuma ada satu daripada Facebook Live. Oh, Facebook Live okey. ada tanya, apakah menjamu makan seisi keluarga dikira sebagai menjamu orang berpuasa? Pahala. Menjamu ahli keluarga dikira tak sebagai menjamu orang buka Ya, puasa? betul. Jawapan dia ya. Ya. Tapi janganlah keluarga saja. Hari-hari keluarga aja bagi orang yang sama. Itu semua ayat dah kata, tak apa, saya dah bagi dah keluarga saya makan. Itu wajib. Itu kewajipan. Benda wajib macam semayang fardu kan. Semayang fardu kita semayang. Benda tu dia tak bawa kita sampai ke syurga. Yang masukkan kita dalam syurga ni rahmat Allah. Semayang-semayang sunat yang kita buat ni yang menghampirkan diri kita dengan Allah. Pasal apa semayang fardu dia tak? Semayang fardu tu tanda hang tu orang Islam. Bagi makan keluarga tu wajib pasal hang dah kahwin. Kenapa suruh gatai kahwin? Udah kahwin kena bagi makan anak isteri. Lepas tu dia kata, itu tak boleh kira sebagai bagi makan orang buka puasa. Itu wajib. Yang kita nak hampir diri pada Allah ni yang sunat. Dia nak melatih diri kita, dia bukan benda wajib. Benda wajib, dia tak latih kita. Benda wajib adalah bukti hang orang Islam. Kita bagi zakat sebab kita Islam. Kita semayang 5 waktu sebab kita Islam. Kita buat haji sebab kita Islam. Kita bagi sedekah, baru bukti saya mengikut ajaran Rasulullah. Bukti. Semayang sunat 1000 rakaat seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Itu bukti. Kata hang betul-betul teguh nak mendirikan, merapatkan diri dengan Allah. Dia bukan semayang fardu. Semayang fardu ni macam compulsory. Rakyat Malaysia mesti kena ada IC. Tapi orang ada IC belum tentu semuanya baik. Betul tak betul? Baik itu yang kita nak. Macam itulah. So bagi makan ahli keluarga tu wajib. Itu wajib. Pahalanya 70 kali ganda daripada pahala ibadah wajib di bulan yang lain. Itu bagus. Tapi yang kita nak latih diri bukan bagi makan ahli keluarga. Kita bagi makan semua orang yang lain. Baru dia latih diri kita sebab duit tu keluar. Duit tu keluar. Jangan pula yang tanya soalan ni. Dia sebab soalan macam ni, dia akan sangkut bawah dia. Apa dia? Apa hukum bagi zakat kat mak bapak? Astaghfirullahalazim. Mak bapak bukan asnaf. Mak bapak tanggungjawab kita. Bagi 1000 ke sejuta ke dia tak akan dapat tolak untuk zakat kita tahu. Tapi tu kewajipan kita. Jangan kira macam tu. Astaghfirullahalazim. Jangan macam tu. Tak baik. Wallahualam. Okey, untuk soalan kedua. Aku dah agak lah. Last sekali Ustaz. Okey, ini ada kena mengena dengan psikologi lah. Sempena program kesedaran psikologi. Bulan Ramadan ini mendidik kita untuk bersabar, redha dan bersyukur. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat ada juga konflik-konflik yang berlaku dalam keluarga. Masuk bulan Ramadan. Kita nak raya ni, kita nak pilih nak balik Penang ke, balik Johor ke. Betul. Jadi bagaimana bulan Ramadan ni mendidik kita urus emosi dan urus konflik dalam rumah tangga. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang kata nak balik Penang ke nak balik mana-mana kan. Orang tua-tua cerita kat saya tak habis. Saya dah kahwin baru saya tahu jahanam rupanya saya. Mak bapak saya orang Pulau Pinang. Mak saya orang Kampung Dodoi, Perak Road, Jelutong punya area. Bapak saya Bukit Gelugok, area Gelugok. Mak mertua saya dengan pak mertua saya Sungai Nibung. Okay? Penang juga. Saya, isteri saya orang Sungai Nibung. Saya orang Bukit Mentajam sebab saya dibesarkan di seberang. Mak bapak saya lahir di pulau. Saya lahir seberang. Mak bapak saya Tanjung. Isteri saya orang Tanjung. Mak mertua saya orang Tanjung. Saya seberang. Fair. Jadi dia kata, hang kalau menikah senegeri senang. Sebab memang saya pun jenis bangsa lagu tu. Saya nak cari yang senegeri senang kat aku. Selera sama, semua sama, cakap sama, nak maki hamun pun sama. Senang kan. Apa punya tur you duk ada ni? Kan senang kan nak maki kan, senang. Okay. Tapi dia tak cerita lepas tu. Dia cerita tang tu lah. Dia kata nanti hang nak balik kampung senang. Memang balik kampung senang. Satu jalan. Tapi bila balik tu, belah sini 20 rumah, belah sini 20 rumah. Hang nak pergi rumah mana?
Walhasil 40-40 hang Nabi semua. Tu dia tak cerita tu. Saya Jahanam. Siapa yang kahwin Penang, Johor misalnya. Balik Johor aja. Penang tak payah ambil tahu. Balik Penang saja. Johor tak payah ambil tahu. Tapi kalau hang dua-dua Penang, itu punca dah. Dia tak cerita habis-habis kat saya. Saya kata, Jahanam, aku dah kahwin baru aku tahu. Itu baru saya tahu. Kata, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tu orang tanya, awak Ustaz nampak macam menyesal ke? Dah. Siapa menyesal? Siapa tak sayang bini? Okey, tengok. Apa benda kita boleh dapat daripada bulan Ramadan untuk konflik-konflik yang berlaku dalam keluarga? Bulan Ramadan, specialnya, bulan Ramadan sentiasa menitipkan kita dengan doa dan menitipkan kita dengan benda-benda yang melibatkan keberkatan. Sebab benda inilah yang akan menenangkan hati. Benda-benda inilah yang menjadi obat kepada kita di dalam keluarga. Apa yang berlaku, apa benda yang terjadi, benda inilah ubat dia. Benda inilah ubat dia. Kita tak tahu ni nak balik mana ni. Tambah pula kan baru ni COVID. 2 tahun. Yang ni saya tak puas hati juga dengan isteri saya. 2 tahun COVID, kalau ikut betul-betul, selang betul-betul lah. Betul tak? Itu you, lepas tu I, COVID pertama I, lepas tu COVID kedua you, COVID, dah habis COVID I lah. Dia boleh buat reset balik, dia kata tak ada, tak kira. Nampak? Akai, tu orang panggil akai. Dia boleh buat reset lagu tu. Jadi kita ni jadi macam, ya Allah, macam mana nak buat ni? Kita pun nak balik belah mak kita juga. Kan? Lepas tu, Ramadan ni dia jadi benda untuk kita. Apa dia? Buka puasa pun kita boleh atok. Raya pun kita boleh atok. Atok elok-elok. Buka puasa bagi level macam hari raya. Buka puasa betul-betul sungguh-sungguh. Buka puasa bagi meriah. Buka puasa bagi ada ni. Buka puasa bagi... Saya esok, keluarga saya punya buka puasa esok. Bagi meriah betul-betul. Bagi elok-elok. Bagi hadiah, bagi duit raya, bagi semua. Kita tak rasa hati. Saya nak tak rasa hati. Nanti belah isteri kita buat belah sungguh-sungguh. Khalas. Habis. Bulan Ramadan, dia tak ajak kita. Bulan Ramadan, dia tak ajak kita. Hang buat time ni, hak ni hang dapat. Tak. Ramadan 24/7. 24/7. Apa saja buat. Tambah kalau hang buat di 10 malam terakhir. Saya still dapat lagi 10 malam terakhir. Rumah mak bapak saya masih kita akan semayang dulu. Semayang tarawih. Itu kalau kena Lailatul Qadar, hang bagi aku hari raya pun aku tak ikran dah. Aku nak Lailatul Qadar. Betul tak betul? Sebab tu Ramadan, dia hidang kita dengan macam-macam pahala yang untuk mengubat hati kita. Sebab Allah tahu kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah buat kita? Pengetahuan Allah tentang kita sangat halus. Surah Al-Mulk ayat 14. So Allah tahu benda tu akan berlaku. Allah tahu di satu sudut dunia ada satu negara nama Malaysia. Dia bergaduh nak pergi belah mana dulu. Allah tahu benda tu. Allah hidang kita dengan macam-macam benda yang kita boleh dapat. Macam-macam benda yang kita boleh dapat. Ini cara untuk mengubat hati kita. Hati mesti kena ubat. Ubat hati, dia ada cara dia. Dia bukan cara macam ubat perut, makan. Ubat hati, dia ada 5 benda. Baca Quran, lagu Opik kan. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini adalah kata-kata Imam Ibrahim Al-Khawas. Diambil oleh Opik untuk jadi lagu. Imam Ibrahim Al-Khawas ni Tok Wali lah ni ahli sufi ni. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Nampak? Nak ubat hati tu sembahyang malam. Ramadan, 5 benda ni ada dalam Ramadan. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ni bulan Ramadan. Yang kedua, solat malam dirikanlah, tarawih, tahajud. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Siapa? Geng tadarus. Yang geng-geng ni macam merangkak ni. Ni orang soleh lah. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Dia. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Baca zikir di waktu malam. Tu tadi dah saya bagi kat tuan-tuan dah. Zikir dia, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa zikir-zikir baca?
Kalaulah benda ni berlaku dalam bulan Ramadan tapi tak boleh mengubat hati kita, masih berlaku konflik. Something wrong pada pemahaman kita dengan ibadah. Itu tak boleh lah, yang tu kena mengaji. Boleh faham Allahuakbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana kita telah sampai ke penghujung. Jadi majlis rakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel atas perkongsian yang sangat menarik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, semoga kita ambil tip-tip serta pengisian yang disampaikan tadi lah. Jadi tuan-tuan dan puan, seterusnya saya serahkan kepada MC kita, Ustazah Siti Mariam.